Tujuan kita buat media massa ini tidak lain tidak bukan disebabkan ada kenaikan gaji yang akan bermula pada 1 Julai ini. Jadi dekat sini tidak ada orang cakap perkataan yang khusus apabila naik gaji diselaraskan pencen, tidak ada. Jadi saya mengambil inisiatif supaya bukan kita nak protes kenaikan gaji itu, tapi kita ingin meminta apabila satu-satu kenaikan gaji itu berlaku, mestilah diselaraskan dengan pencen. Tuan-tuan sedia maklum, rakan-rakan belakang pun sedia maklum. Perbezaan kita punya pencen, jurang pencen kita sangat jauh daripada orang yang menerima pencen tahun 1990-an, 80-an, 60-an dan 50-an. Itu jurang dia sangat jauh. Dekat sini kos sara hidup agak tinggi, bukan agak tinggi, memang tinggi. Jadi pesara-pesara yang mendapat pencen RM1000 ni tidak boleh menyara hidup. Untuk diri dia pun tak cukup, apatah lagi untuk menyara keluarga. Itu saya ingin ingatkan. Jadi sidang media ini saya lakukan di dalam bahasa Malaysia. Semua ahli-ahli kita akan faham apa yang akan saya tuntut, apa yang rakan-rakan saya tuntut. Bukan saya yang menuntut, ini dicipta oleh semua rakan-rakan seluruh Malaysia yang ingin bersatu padu, ingin menuntut hak-hak mereka. Okey, kita teruskan dengan sidang media kita, iaitu tuntutan pelarasan pencen pesara veteran tentera sesuai dengan kenaikan gaji ATM terkini, mengkaji semula kebajikan anggota yang berhenti awal dan menyeragamkan imbuhan untuk veteran tentera hilang upaya VTHU. Pahlawan ialah satu badan NGO yang dianggotai oleh pesara-pesara tentera yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 dan telah mendapat kelulusan daripada ROS. Pahlawan telah melantik saya, seorang pesara tentera, untuk menjawat jawatan presiden. Bagi mewakili pahlawan, bersama dengan badan-badan NGO, pesara veteran tentera yang lain bersetuju dengan sebulat suara untuk menubuhkan satu badan sekretariat bagi mengemukakan tuntutan pelarasan pencen pesara veteran tentera sesuai dengan kenaikan gaji ATM terkini yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2016, serta mengkaji semula kebajikan veteran tentera yang berhenti awal dan menyeragamkan imbuhan untuk veteran-veteran tentera hilang upaya, iaitu VTHU, veteran tentera hilang upaya. Daripada kaji selidik yang dibuat, didapati lebih kurang 100,300 orang pesara veteran tentera berpencen dan lebih 400,000 tentera berpencen lebih 400,000 tidak berpencen daripada berbagai perkhidmatan, iaitu darat, laut dan udara. Majoriti daripada mereka ini menamatkan perkhidmatan 21 tahun. Ada juga menamatkan perkhidmatan 22 tahun. Tuntutan dibuat oleh pesara veteran tentera terdiri daripada private hinggalah pegawai waran 1. Namun demikian, kita juga mempertimbangkan kenaikan pencen bagi pegawai daripada lieutenant hinggalah ke general. Tuntutan dibuat oleh pesara yang berpencen. Pendapatan pencen maksimum adalah sekarang ni RM1,600. RM1,600 ni saya ambil pangkat yang tertinggi sekali di dalam LLP, iaitu pegawai waran 1 ataupun RSM. Dia tu sekarang ni yang paling tinggi 1,600. Yang pencen tahun 1996
Saya sekarang ni pension tahun 1996 masih lagi menerima pension RM RM1,585. Adalah sen dia. Dalam status sosial ekonomi sekarang, yang berada di luar bandar besar, berada di dalam bawah paras kemiskinan. Makna sekarang ni kalau kita duduk di dalam bandar besar, pesara-pesara sekarang ni yang dia punya pension 1,600 adalah dikategorikan di dalam miskin bandar. Di dalam bandar besar pula berada di bawah miskin tegar. Itu berbeza kan? Kalau duduk Melaka dengan duduk Kuala Lumpur ni lain. Jasin tu lain. Jasin dengan Kuala Lumpur lain. Kalau Jasin miskin, kalau di Kuala Lumpur miskin tegar. Mereka ini juga telah mencarum. Untuk pengantauan tuan-tuan yang berhenti 21 tahun dan 22 tahun ini, mereka ini telah mencarum caruman wajib kerja semasa berhemat sebanyak 15%. Ini kena faham betul-betul. Saya cakap ini bukan caruman individu. Yang 15% ini adalah caruman kerajaan ataupun caruman majikan. Daripada gaji pokok setiap bulan kepada kumpulan wang amanah pesara KWAP, KWAP. Makna bererti 15% yang dibagi oleh majikan, pesara-pesara tidak dapat ditinggalkan kepada KWAP. Memetik daripada pengumuman oleh Menteri Pertahanan pada 15 Februari 2016 mengenai pelarisan gaji baru anggota tentera yang sedang berhemat, di mana kenaikan gaji baru akan berkuat kuasa pada 1 Julai 2016. Justifikasi daripada itu, pihak Sekretariat mengemukakan beberapa tuntutan untuk pesara-pesara veteran tentera kepada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Bukan kita menuntut pension saja. Ada juga tuntutan-tuntutan lain yang melibatkan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Pahlawan dan badan-badan NGO veteran tentera mewakili pesara tentera dan veteran tentera yang berhenti awal dari perkhidmatan membuat tuntutan adalah seperti berikut. Yang pertama, ini kena dengar betul-betul nih, jangan salah tuliskan. Ada orang cakap ini lain pula cerita dia ni. Dengar betul-betul. Rakan-rakan pun dengar betul-betul apa yang ingin saya tuntut sekarang ni. Menuntut kenaikan pension pesara veteran tentera selaras dengan kenaikan gaji semasa. Ini kita nak menuntut sekarang ni pension dengan gaji semasa. Berarti kita sekarang nak, contoh dia sekarang ni RSM gaji dia 7,100. Jadi kita nak tuntut dengan harga 7,100, bukan dengan harga pension yang ada sekarang. Bukan dengan 1,500. Kita nak 7,100. Apapun persentage dia yang dia bagi, kita terima. Tapi naklah berlaku dengan harga dia gaji semasa. Itu kena ingat. Semua peringkat, daripada private hinggalah ke general, kita tidak memperhalusi yang ini inilah tuntutan. Tapi kalau diterima besok, kita akan memperhalusi berapa persen, berapa yang kita tuntut, berapa itu. Hari ini cuma kita bagi tahu apa yang kita nak. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut kerajaan memberi imbuhan sebanyak RM6,000. Menuntut kerajaan memberi imbuhan sebanyak RM6,000 setahun, setiap tahun kepada veteran tentera yang tidak berpension. Mana orang yang berhenti 10, 13, 15, 18, kita nak juga kerajaan memberi imbuhan sebagai orang cakap wang sara hidup. RM6,000 satu tahun. Tak banyak pun, sebulan 500 je. Kalau ada 400,000 lebih kurang 6 kali 4, 240 juta ya setahun. JST ada 36 bilion. Tak sampai 1 bilion pun. Ini yang kita tuntut. Bukan kita tuntut untuk ini. Ini bukan mereka yang berhenti sekarang. Ini bermula lagi pada selepas merdeka.
yang diiktiraf ini. Kita nak tuntut kan. Yang ketiga, hak mewarisi pension veteran pesara kepada waris terdekat selepas kematian pesara, terutama kepada isteri yang dinikahi oleh pesara selepas tamat perkhidmatan. Dan betul-betul ingat nih, kelayakan mendapatkan pension terbabit haruslah sepanjang hayat. Peraturan sekarang, pension isteri selepas kematian suami veteran tentera ATM berlaku untuk 20 tahun saja dari tarikh mereka berpension. Nanti kan reporter, wartawan, tadi saya cakap dalam bahasa Melayu, minta dalam bahasa Melayu, saya sebut bahasa Inggris, sorry, maaf. Jadi sekarang lepas ni kan saya akan bagi wartawan satu salinan, boleh rujuk balik. Itu ni yang ni. Sekarang ni saya pun tak tahu yang sebenarnya saya punya pension cuma 20 tahun je. Sekarang ni tinggal 1 bulan ni lagi pension saya. Saya pension 4 akhir bulan 4 tahun 96. 4 akhir bulan 4 tahun 2006 bermakna saya habis 20 tahun. Kalau saya goal, kalau saya meninggal dunia, berarti isteri saya boleh menerima pension tu hanya 1 bulan dia lagi, lepas tu tak ada. Ini yang kita tuntut. Ini yang orang kena faham. Kita bukan nak langgar blueprint orang. Saya pun tak nak itu semua. Ini kena faham. Yang kita nak kemukakan. Kemungkinan ini tidak ada yang di ini. Okey. Ini yang ketiga. Yang keempat, menuntut penyeragaman PSU dan Act Gracia untuk semua veteran tentera hilang upaya VHU perang tanpa mengira tahun akhir perkhidmatan. Ini kalau nak ni kan rujuk dengan presiden ni. Ada presiden dia. Ini berarti orang kurang upaya, hilang upaya. Orang hilang upaya sekarang ni dia tidak ada pension yang khusus mengikut pangkat. Tak ada. Dia sekarang ni kata pension, misal kata pension kurang upaya RM300 satu bulan. 300 itu daripada private hinggalah general. Dekat situ dia akan memberi percentage. Tak ada 100% pun. Mata buta pun sekarang ni hilang penglihatan baru 80%. Tak dapat juga maksimum pension hilang upaya. Kaki putus pun dia bagi 30%. Orang dah tak berjalan lagi. Sekarang warga yang sekarang ni yang kaki putus ni semua dah warga mas. Dah tak boleh pun nak bekerja pun lagi. Nak bekerja, minta kerja pun dah tak boleh diterima lagi. Apa salah dia? Kerajaan membagi sikit pension, naikkan pension, kurang upaya, naikkan gracia dia orang. Ini bagi gracia 1,200. Itu pun hilang. Sampul hilang. Ini yang kita tak nak. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengemukakan hal-hal ini kepada Kementerian Pertahanan Kerajaan Malaysia untuk bukan mempertimbangkan, untuk memberi kepada kita yang menuntut. Okey, yang kelima, menuntut kerajaan memenuhi untuk menyediakan sebidang tanah atau rumah mampu milik rumah murah kepada veteran tentera selepas pesara. Ini kita berbalik kepada Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973 yang mengatakan kita boleh memiliki tanah. Bukan tanah saja. Bila dapat tanah, dapatlah rumah. Kalau tak ada tanah, macam mana nak dapat rumah? Adalah yang akhir besok rumah tu. Itu kita tak nak. Kita nak duduk seorang saja tu boleh lah. Ini kita nak duduk ramai-ramai. Ini melawak saja. Jadi sekarang ni kita berbalik kepada Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973. Tiap-tiap pesara, isteri dan anak boleh secara bersendirian memohon dan memiliki tanah kerajaan. Ini yang dibuat oleh Perintah Majlis Angkatan Tentera yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Bila ditandatangani Yang di-Pertuan Agong, bolehlah sekarang rakan-rakan saya yang di belakang ini memohon
ataupun memiliki apa yang tercatat di dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973. Dekat sini juga mengatakan bukan setakat tanah yang dimiliki, iaitu ada memberitahu iaitu 20 ekar tanah, 20 hektar dan juga 2 lot tapak rumah. Dapat tanah 20 ekar dan 2 lot tapak rumah. Macam mana mulia hati orang yang buat ni, waktu itu Jeneral dan Menteri Pertahanan serta yang di-Pertuan Agong pada tahun 1973 sehingga hari ini belum diimplementasikan, belum dilaksanakan. Ini yang kita nak tuntut. Bila saya nak tuntut ini, orang cakap ada pahlawan ceplak. Ceplak apa? Ini kena ni lah. Saya sekarang ni akan berhabis-habisan untuk mendapatkan hak-hak rakan-rakan saya yang ada di belakang ini. Saya bukan melakukan kesalahan jenayah, tak ada. Dekat sini tak ada kesalahan jenayah yang saya lakukan. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Kita menuntut apa yang harus kita dapat. Kalau tahun 70-an dulu, saya masuk askar tahun 70-an, gaji Encik tahu RM70. Bagilah sikit kesenangan, kemudahan untuk menghabiskan sisa-sisa hidup ni. Ini bila kita nak dapat sikit, tak boleh, duit tak ada. Itu duit tak ada bukan masalah saya. Masalah kita sekarang yang duduk belakang saya ni meninggalkan 15% duit di dalam kuat. Kalau kita kira lagi pada saya berhenti dulu, kita ada 4.4 bilion duit itu yang akan sama ada dia laburkan atau dia buat apa-apa pun. Hari ini dia punya interest dah 7 bilion. Takkan tak boleh nak naikkan budak-budak punya pension? Takkan tak boleh nak bagi budak-budak punya sara hidup 500 ribu? Itu yang ingin kita ni. Saya memohon kepada rakan-rakan pada hari ini yang ada mendengar pada hari ini, saya memberi pahlawan dan juga NGO yang lain memberi tempoh selama 14 hari ataupun 2 minggu kepada Kementerian Pertahanan untuk menjawab tuntutan kita ini. Sekiranya tuntutan ini tidak dijawab dalam masa 14 hari ataupun 2 minggu, saya mewakili pahlawan dan NGO yang lain akan membuat roadshow seluruh negara, ingin memberitahu kepada pesara-pesara tuntutan kita tidak dilayan. Saya juga akan mengambil tanda tangan, Sekretariat akan mengambil tanda tangan pesara-pesara di seluruh negara, dan di akhir dia pada 1 Jun 2016 kita akan menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong selaku Field Marshal dan juga Raja-Raja Melayu sebagai Colonel and Chief Corps. Kita ada kena ingat Agong Field Marshal. 9 Raja-Raja Melayu adalah Colonel and Chief Corps masing-masing. Jadi dekat sini dalam memorandum itu kita memohon ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk menjadikan agenda tuntutan pesara ini sebagai satu agenda di dalam mesyuarat Raja-Raja Melayu. Jadi itu yang kita nak, yang akan kita lakukan. Kita tidak akan habis pada hari ini. Kita tidak akan habis di media massa ini. Tak habis di sini. Ada lagi. Tugas kita belum selesai lagi. Kalau Kementerian Pertahanan memberi respon yang baik, lepas tu dia punya jawapan yang positif, yang memuaskan hati rakan-rakan semua di belakang ini, kita akan stop setakat ini. Kalau tak ada, kita akan terus. Kita akan terus berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Rasa saya Yang di-Pertuan Agong belum tahu lagi yang pencen pesara ni masih lagi ada yang RM1,000. Tak tahu. Jadi kita nak memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, khasnya
yang di Pertuan Agong lah, ambil Sultan Johor, saya punya kenalan Encik tu komando. Dia nak tahu juga. Rasa saya Tengku Ibrahim belum tahu lagi pension saya masih lagi 1,500 tu. Ini yang kita akan. Saya rasa, bukan saya rasa, saya ingin menyerahkan memorandum ini secara serentak pada 1 Jun 2016. Mana saya akan menyerahkan pada yang di Pertuan Agong, rakan-rakan yang lain ini akan menyerahkan kepada Raja-Raja Melayu di istana negeri yang diperintah. Itu saya nak buat macam. Kita tak ada kerja banyak.